Saya anggap ini satu kurnia dan anugerah. Saya rasa buatlah apa yang terbaik saja. Apa yang kita nak cari sebenarnya? Apa yang kita nak? Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ni Abang Ramli Sarip. Sebab saya tengah-tunggu trafik masuk seperti mana anda telah lihat poster. Malam ni kita akan bersama dengan Maestro Rock Melayu, Ramli Sarip. Saya tak panggil dia Raja Rock, saya panggil dia Maestro dah. Level yang dah lagi tinggi daripada Raja Rock. Share kerana saya tahu anda telah bagi banyak komen. 1,200 like. Inilah poster yang tertinggi yang kita menerima like paling tinggi dalam sejarah Garasi bila kita up poster. Dan ini adalah salah satu celebration menjelang 1 tahun Garasi TV. Jangan masuk lambat, nanti anda miss soalan. Sebab malam ni saya akan cuba mencungkil banyak benda yang Abang Ramli tak pernah cerita kepada orang. Datuk Ramli. Tapi saya akan panggil Abang sebab dah terbiasa. Tamu kita Datuk Ramli Sarip. Datuk, say something untuk trafik yang sedang masuk sekarang. Mereka akan queue saya berdasarkan angka. Datuk bagilah tema-tema santai sebelum kita ke soalan yang hebat. Assalamualaikum, salam damai dunia, salam kerinduan buat semua peminat-peminat yang saya kasihi dan hormati. Jangan kau pandang bibir yang manis, kerana dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, kerana dia bisa meracunmu. Dengarlah teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan kerana nama, kerana sifat kasih pada sesama insan. Dan mengatakan kasih sayangku, kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Wah, intro pun dah syahdu dah. 800 orang lagi berada dalam live. Kan dah sampai 600 Datuk Hujab untuk trafik masuk berperingkat-peringkat. Tok, apa khabar Tok sekarang di Singapura dan macam mana keadaan Datuk di Singapura kan? Alhamdulillah, sini pun dalam keadaan agak datang dan pergi. Maksudnya, tapi saya dah telah divaksin 2 kali. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya buat apa yang terbaik untuk diri saya, keluarga, dan harap-harap kita pun begitu di sana. Dan kita kena banyak bersabar. Saya rasa dekat sini pun under control, tapi tak control pun susah juga di sini. Ada peningkatan juga di sini walaupun 18 atau 20, 25 yang kena COVID, itu pun kira dalam keadaan yang tidak begitu selesa. Sini masih dalam keadaan SOP juga, ya, tapi tak boleh duduk di kedai-kedai mana, hanya beli dan balik saja. Dan saya sama, dan memang agak tak normal lah bagi saya. Sebab tapi kita kena terima hakikatnya, kerana ni satu kehidupan, satu benda yang kita kena lalui dan kita kena terima. Itulah bila saya ingat-ingat balik, Zainal, bila kita baca sejarah-sejarah para Nabi dan Rasul dulu, ini sekadar ingin memberitahu saja. Ini berkongsi. Para Nabi kita dulu sampai 20 tahun, 30 tahun ujian dia. Kalau Nabi Musa 40 tahun hilang dalam satu kawasan tu, itu benda yang agak yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan dia tidak sampai begitu lama. Dan kita harap kita pun kena banyak-banyak sabar, yakin, bersyukur dan banyak-banyak berdoa lah. Itu saja. Alhamdulillah, amin.
So, okay, 1000 dah ada dalam live sekarang. Saya tak mau tunggu yang lain kerana kita nak straight to the point je tu. Okay. Saya sebenarnya tu satu yang saya impress selain daripada saya ambil kerja cuci pinggan, hanya nak beli tiket Datuk main dengan Blues Gang di Kedah pada tahun 1982. Okay. Konsert raksasa. Konsert raksasa. Lepas tu sampai stadium tiket habis, saya kena panjat stadium. Kemudian ditahan polis tu kesian, dia lepaskan juga masuk, saya tengok Datuk tu. Banyak memori yang saya akan ingat. Maksudnya jadi kawan kepada Ramli Sarip tidaklah terlalu istimewa daripada menjadi peminatnya. Kerana menjadi peminat Ramli Sarip tu saya rasa lebih hebat berbanding menjadi kawan pada Ramli Sarip. Kerana Ramli Sarip sebagai seorang artis tu sangat-sangat luar biasa. Saya nak tanya Datuk tu semua orang yang datang pada era Datuk biasanya dipengaruhi oleh Woodstock ataupun klasik rock barat yang emansipasi sebat dia. Kerana muzik Amerika pada waktu tu mempengaruhi kita, sama ada kita dengar Pink Floyd, kita dengar Black Sabbath, kita dengar Deep Purple, apa pun. Tapi saya kagum lah tu, pada zaman tu saya dengar lagu-lagu Sex Charity, saya tak dengar Jangan Tunggu Lama-Lama semua, Zakia. Saya dengar lagu Sex Charity waktu tu, Pelarian, saya dengar lagu Musibah, Ribut 10:59 pagi. Sebenarnya tu ketika dalam dunia, sebenarnya kalau nak tengok daripada konsep tu tidak ada satu band pun di seluruh dunia dalam genre muzik apa pun, terutama band-band besar yang kita banggakan lah, tak kira Rolling Stone ke apa ke, yang main muzik yang bersifat global. Kerana muzik Amerika pada waktu tu sangat bersifat American, emansipasi. Macam mana Sex Charity ada idea waktu tu nak bawa kisah pelarian, padahal waktu tu kesedaran perkataan pelarian pun orang belum tahu. Musibah, Ribut 59 pagi. Apa yang sebenarnya boleh cerita sikit latar pada waktu tu ketika saya masih budak sangat nak faham? Sebenarnya kebetulan kami bekerjasama. Ahli kumpulan Sex Charity sangat baik bagi saya lah secara peribadi, dan saya diberi sedikit kebebasan. Nak kata ketua tu tidak, tetapi saya diberi peranan untuk menamakan lagu-lagu, mencari bahan-bahan sebahagian lah. Walaupun muzik tu kita bekerjasama. Kami mempunyai satu penerbit yang tidak begitu mahir sangat dalam penerbitan lagu-lagu yang kita nak rakamkan. Tetapi beliau turut bekerjasama dengan kita kerana sebenarnya asas kekuatan Sex Charity itu sebelum itu, kekuatan kita adalah di majlis-majlis kecil-kecilan. Di situ di mana kita buat persembahan majlis hari jadi, majlis tari menari misalnya, majlis terutama majlis keduri kahwin dan lain-lain. Dan di situ saya diajar dan belajar tentang macam mana untuk menghormati para tetamu, majlis-majlis yang tertentu, untuk macam mana untuk mendekati mereka, caranya. Dan saya tidak tahu itu adakah ahli kumpulan saya dulu yang pertama, iaitu Mark I pada tahun 1969 sampai 1974, iaitu mana kami diasaskan oleh saya, Joe Salim, Wahid Warren dan Rahman Sarbani. Saya tidak tahu bahawa mereka tahu ke atau tidak yang mana arah yang kita nak pergi. Tetapi saya mempunyai satu cita rasa yang berperasaan, yang saya rasa inilah jalan kekuatan kumpulan kami yang saya rasa yang sesuai. Pertamanya satu muzik yang bertenaga, dan kami mempunyai satu pengalaman yang mana di kampung kami ada kumpulan Marhaban, kumpulan Zapin, kumpulan muzik yang biasa saja, Hadrah Kumpang dan sebagainya. Benda ini mainkan peranan. Dan di kampung saya juga ada orang-orang yang minat dengan lagu-lagu keroncong, Hindustan dan sebagainya. Dan benda ini mempengaruhi kita sebagai seorang Timur. Dan saya rasa selepas itu perjalanan itu bermula.
Dan kami di mana sebelum Sweet Charity membuat rakaman, kita sudah ada satu pengikut yang tersendiri. Di mana-mana kita buat persembahan, mereka tahu walaupun zaman tu telefon tidak begitu di mana-mana, tak ada benda-benda phone yang sekarang yang ada, tetapi mereka tahu bila Sweet Charity buat persembahan di pantai ini, daripada timur, barat, selatan semua akan turun. Di situ kita menggali, kita mencari fan-fan kita yang tersendiri. Dan muzik-muzik yang kita mainkan pun adalah muzik-muzik yang agak biasa, tetapi di majlis perkahwinan awalnya kita akan main lagu-lagu Melayu, lagu-lagu pop Melayu, tetapi kita akan serang-selikan ada waktunya kita akan main lagu muzik rock yang kita suka. Itu di antaranya untuk mendapat dua. Jadi selalunya kita dapat tawaran daripada orang-orang yang dewasa, maknanya makcik-makcik, pakcik-pakcik yang mempunyai anak-anak yang nak kahwin. Jadi mereka akan suka jenis muzik yang Sweet Charity main kerana kita ada dua style. Yang mana pada jam 11 kita akan main lagu-lagu keroncong, lagu pop, lagu asli, lagu Melayu moden dan sebagainya. Selepas pukul 2 kita akan main lagu yang lebih keras. Maknanya lagu yang lebih digemari oleh pemuda-pemuda. Itu di antara permulaan yang kita mencari base fan. Selepas tu setelah buat rakaman, saya rasakan saya rasa kita ada peranan sebagai seorang timur dan kita rasa kita harus ada satu landasan yang tidak harus kita sampai keterlaluan. Kita tahu pada kala itu tidak banyak yang menyebelahi terutama pemberita atau syarikat rakaman ketika itu untuk mengambil kita sebagai artis kerana mereka ingat waktu ketika itu Sweet Charity mempermainkan lagu-lagu yang berbudaya kuning. Dan saya rasa sangat macam apa yang mereka cakap ni pasal kita bukanlah orang yang baik, tetapi kita rasa kita ada budaya. Tapi muzik rock and roll hanya satu muzik saja. Kalau kita kalau apa juga jenis muzik yang awak mainkan, kalau apa yang awak buat itu bercanggah dengan kehidupan hari-harian atau melanggar tata susila yang berlebihan ataupun saya rasa melanggar law, saya rasa benda tu you have to face the problem face yourself benda tu saya rasa awak kena. So bagi saya apa yang saya nak main adalah satu muzik yang saya suka dan saya senang dan saya merasa banyak kepuasan di situ. Dan di situ memang tidak sebanyak sedikit pun kita dipengaruhi oleh muzik-muzik generasi waktu ketika itu. Zaman Flower Power, Woodstock, Zeppelin, Sabbath, Beatles, Rolling Stone dan sebagainya. Itu tak boleh dinafikan. Tetapi bila dalam Sweet Charity memang betul kata Zainal tu, kadang-kadang kita tidak akan dapat lagi satu kumpulan rock yang menyanyikan lagu Apa Khabar Sayang. Misalnya Jangan Tunggu Lama-Lama. Misalnya Bulat-Bulat, Bersenda. Pasti akan rasa malu kerana saya rasa itu bukan rock, itu bukan diorang. Kerana sebenarnya saya fikir saya orang timur, apa salahnya saya nyanyi lagu ini? Dia ibaratkan macam folk. Kalau kita tengok daripada kumpulan Led Zeppelin misalnya atau Beatles, diorang ada folk value dia. Walaupun diorang ada itu chemistry of heavy blues, rock, soul dan jazz, tetapi diorang ada itu basic of diorang punya blues folk dia tu. Itu yang kita rasa kita perlu ada. Saya tidak tahu saya betul atau tidak. Tetapi apa yang saya rasakan bila macam tema-tema lagu yang kita pilih tu misalnya pelarian. Ketika itu pelarian telah ada satu perkara yang berlaku yang sangat besar di Vietnam. Yang mana mereka menjadi pelarian. Diorang lari, diorang tak ada tempat. Dan berlaku sekarang Rohingya dan sebagainya. Benda tu berlaku sampai ke Palestin sekarang.
Dan benda tu berlaku kerana saya rasa kesiannya mereka sampai ke Malaysia pun. Orang Vietnam pelarian, orang kapal, the boat people. Di situlah mula kita taruh, saya rasa kita kena taruh satu lambang pelarian sebagai album Sweet Charity yang kedua. Kerana ia memberi satu tema kesedaran dan satu tema perjuangan. Itu di antara. Dan balik kepada Sejuta Wajah. Album Sejuta Wajah, dalam album pelarian juga punya musibah. Dia mengisahkan cinta yang kita pada zaman-zaman jahiliah dulu, pada zaman Nabi dan Rasul dulu, banyak perkara-perkara yang berlaku kerana musibah tu berlaku kerana ada sebab. Kerosakan tu ada sebab. Itu di antara. Dan lepas tu misal lagu Sejuta Wajah, saya di dalam Sejuta Wajah tu memang saya tidak sangka jangan tunggu lama-lama ni menjadi popular. Sebab saya tak dalam favor untuk jangan tunggu lama-lama itu menjadi popular, kerana saya lebih suka kerana saya rasa lagu Sejuta Wajah tu satu epic tau, satu benda yang besar, muzik yang dewasa, arrangement yang senang dan muzik yang saya rasa boleh dibesarkan dalam persembahan konsert. Dan itu termasuk dengan saya dengan lagu Hilang Gelap Terbit Terang. Itu satu benda yang anak muda kena dengar atau kena hayati benda tu. Itu di antara saya. Saya nak share 15 second lagu ni yang saya fikir kata saya nak thank you pada Datuk kerana saya mendengar lagu ni pada usia 14-15 tahun dan kemudian lagu ni mendorong jadi cita-cita saya dan sampai sekarang tu lagu ni kekal relevan sebab dunia hari ni ada 60 juta pelarian dan saya masih ingatlah kata lagu ni menggurui saya banyaklah tentang dunia dan sampai sekarang lah Datuk, kalau saya pergi mana-mana pun saya akan rasa kagum kerana Datuk bukan album Charity ni macam Nostradamus ketika bencana alam, belum lagi berlaku orang kata apa kebuluran di Afrika besar pada waktu tu, belum lagi pelarian, sekarang 60 juta pelarian di dunia tu. Waktu Datuk nyanyi itu tak sampai 10 juta pelarian di dunia. Kita dengar 15 second lagu yang saya anggap telah menggurui banyak diri saya pada usia 15 tahun dan sampai sekarang tu lagu ni sentiasa melekat dan setiap kali saya melihat gambar pelarian dan saya akan ingat Ramli Sarip dan Sweet Charity telah menyanyikannya ketika orang Melayu belum kenal dan belum faham pun apa istilah pelarian. Kita dengar sekejap 15 second je chorusnya. Tiada senyum, tiada ketawa, di wajah terlukis kehancuran rasa, harapan hidup entah di mana, kasihanilah mereka. So, masa Datuk rakamkan lagu tu Datuk rasa tak kata lagu tu akan yalah mungkin lagu lain akan diingat, tapi lagu tu akan mencatatkan satu kitaran hidup yang tak pernah berakhir dalam dunia moden. Sampai hari ini untuk update Datuk, dunia ada 60 juta orang pelarian. Sebenarnya Datuk tadi Datuk dengar sikit lagu tu rasanya macam ni? Lagu tu jadi kenyataan lah sebenarnya. Benda tu lagi kenyataan. Sebenarnya saya tak tahu pun. Tetapi saya rasa itulah sebahagian kita punya nak cakap contribution tu tidak. Peranan kita kerana kita suka dan kita rasa benda tu perlu disampaikan. Kami agak terbuka dalam pemilihan lagu. Tetapi kita pastikan apa juga lagu yang mereka atau mereka-mereka yang beri pada kita atau yang sesuai dengan message atau tema album kita akan terima kerana kita rasa mereka tu ada sebahagian daripada memperjuangkan lagu-lagu hak asasi manusia. Dan sebenarnya pelarian itu lagu pelarian dicipta oleh kumpulan dan liriksnya bersama Esmilda dan kami juga berperanan untuk mengeyakan atau tidak. Jadi kita pastikan lagu tu tidak
tersasar daripada apa yang kita nak. Tapi konsisten tak? Saya rasa aneh ketika Datuk tahu zaman tu orang sedang mendengar Deloitte, orang sedang mendengar Discovery, orang sedang mendengar Mercedes, Black Dog pun. Tiba-tiba saya rasa sangat heavy duty keberanian Ramli Sarip dan Sweet Charity datang dengan tema-tema yang saya tak fikir waktu tu tahap kesedaran orang kita nak appreciate lagu-lagu tu sangat tinggi. Okey, baik. Itu saya cerita kata daripada zaman Datuk boleh simpulkan saya tak? Apa yang Datuk rasa bila mengimbau kembali hingga tahun 86 daripada tahun 64 kepada 86 bersama Sweet Charity. Boleh Datuk simpulkan itu zaman apa yang Datuk lalui? Yang kita nak share yang Datuk rasa tak pernah orang tahu apa yang tersimpan dalam perasaan Datuk bersama Sweet Charity. Bagi saya sangat bersyukur kerana kita dianugerahkan oleh teman-teman yang baik sealiran, walaupun ada kalanya mereka tahu atau tidak, atau mereka dalam arus perjuangan yang sama atau tidak, tetapi mereka sambut apa yang seharusnya band ke arah mana yang Sweet Charity harus pergi. Dan bagi saya Sweet Charity ada satu kumpulan yang boleh dikatakan muzik pentas, big stage player. Kita memang pernah bekerja di kelab, tetapi untuk mendapatkan satu rasa, satu pengalaman, mendapatkan sedikit sebanyak rezeki, tetapi kita bukan ke arah tu, kerana band Sweet Charity ni sebenarnya kalau kita tengok balik sekarang, berbalik pada sebelumnya band bersama Alley Cats ke Flybeat, Carefree, Black Dog Bone, Sweet Charity adalah punya satu chemistry yang mempunyai gaya, boleh dikatakan Santana Blues Band dengan Deep Purple. Yang mana kalau awak dengar, kebanyakan lagu-lagu dalam album Sweet Charity, gitar dan keyboard menjadi benda yang sama. Lead player. Itu yang saya rasa tak ada kumpulan yang sustain sampai kat situ. Itu satu yang kelainan dia. Itu yang membuat kita jadi lain. Dan satu yang jadi kelainannya, kita rasa kita langgar je apa yang kita rasa falsafah rock and roll. Bagi kita hanya apa kita nak main satu muzik yang kita rasa, dan pada masa yang sama kita juga memainkan lagu-lagu pop Melayu yang kita rasa kerana kita orang Melayu. Dan saya rasa kita tak perlu malu kerana kita orang Melayu. Dan kita rasa bila kita persembahkan secara live, kita boleh gayakan bermacam cara. Dan selalunya orang akan lebih terpengaruh atau lebih suka bila Sweet Charity membuat persembahan live. Dia tidak akan ikut sama dengan apa yang kita telah rakam selama ini. Itu satu benda yang sampai sekarang pun, setiap kali album yang saya terbitkan atau lagu yang dicipta, saya akan fikirkan macam mana lagu ini akan dipersembahkan bila tidak ada kumpulan, saya seorang misalnya, atau dengan akustik saja, atau bagaimana besarnya lagu ini akan dipersembahkan bila sama kumpulan. Itu sangat penting, Zainal. So, kita nak bergerak ke segmen yang seterusnya bila Datuk dah jadi penyanyi solo. Tapi kalau tengok dekat posting tu, banyak orang naikkan lirik lagu Batu. Ini Batu adalah salah satu yang selain teratai, Batu hilang gerak kan. Datuk belanja sikit tu lagu Batu, kemudian baru kita move ke Datuk belanja sikit, lepas tu kita move kepada soalan mengenai Ramli Sarip sebagai bintang solo. Ramai orang pun lirik tu, saya pun terkejut sebab saya tag balik profil, taklah dia seusia saya. Maksudnya mereka mendengar lagu Batu ketika 20 tahun, 15 tahun lagu tu melalui zaman puncak dia. Berarti lagu tu masih ada follower dia tu. Sebenarnya bila kita buat album Batu, saya gunakan batu tu satu istilah simbolik lah. Macam besar, macam Hajar Aswad misalnya kan, dia jadi benda yang penting dalam monumen tu. Dan saya nampak batu ni, tapi sebenarnya dalam album Batu tu,
saya gunakan tema batu, lepas tu saya anggap saya rasa satu hari nanti mereka akan suka dengan lagu batu kerana lagu batu mempunyai kata orang tu kekuatan kita panggil bawah kolong. Kalau kat Singapura tu kita bawa orang suka nyanyi lagu batu kerana dia simple dan senang. Tapi kalau nak mainkan secara total dengan muzik sebenarnya agak susah. Pasal dia ada banyak time signature ni agak ada sedikit susah. Tapi sekarang mereka boleh. Kerana waktu ketika dulu saya rasa kumpulan misalnya apa yang saya tahu kumpulan left-handed pun yang agak tinggi nilai sekarang tu. Tapi waktu ketika tu dia nak main lagu tu pun susah. Itulah antara lagu dia. Sikit aja menjadi Okey, Datuk belanja sikit. resmi manusia ingin hidup 1000 tahun lagi seperti batu-batu setulus putih hati melihat kurniaan Tuhan. Lihat batu-batu diiringan jalan telanjang disinari dan dibasahi hujan. Terbiar detik pagi tangisan mengiringi. Lihat anak kecil hadiri sampai akhir nanti. Batu sayang kau tak boleh berkata, semuanya kau lihat walau kau tak bermata. Sampai kat situ. Okey. Tuan-tuan, itu keistimewaan Ramli Sarip. Bila dia pegang, dia terus feel. Itu sebab tadi ada orang suruh tanya soalan, nanti saya akan tanya. Dia orang heran kalau Datuk naik ke pentas, dia kata. Dia orang kata, Datuk muncul ada aura, ada salah satu dalam posting, poster tanya, suruh tanya soalan. Nanti saya tanyakan benda tu. Sebab saya beritahu kepada saudara, saya pernah berkeliling dengan Datuk Ramli Sarip. Datuk ni dia menyanyi, dia lebih suka kampung daripada menyanyi. Jadi saya dapat rasa lah setiap kali bawa kita main di Kuala Nerang, bawa main di di Pematang Pau, main di kawasan pedalaman, dan Datuk pernah cakap dekat saya, kata di sinilah saya bertemu orang yang saya rasa menghargai muzik saya secara jujur. Itu kelebihan Datuk. Sebenarnya saya main dulu dekat dia bawa Datuk pusing tu stage. Stage tu orang kalau penyanyi sebesar Datuk Ramli Sarip mampus tak nak pergi. Tobat lahum dia tak pergi. Tapi Datuk pergi dan akhirnya Datuk balik dengan rasa gembira kerana Datuk kata dia berjumpa dengan orang yang appreciate lagu dia. Itu saya kata sekarang ni live ni pun Datuk 2,000 orang lebih sedang mendengar dan mereka adalah orang yang appreciate. Gini tuan-tuan untuk anda yang menonton malam ni ada istimewa dia. Saya baru jadi benarkan untuk launching bagi mereka yang nak menempah album terbaru Datuk Ramli Sarip. Anda boleh tempah malam ini lock album yang akan dikeluarkan dalam bentuk record special 10 buah lagu dalam bentuk record 10 buah lagu. Anda boleh lock malam ini sebagai lock awal untuk special edition album Piring Hitam Ramli Sarip Rasa. Boleh mula lock sekarang bagi mereka yang nak ambil 10 lagu album. Nanti lagunya kita cerita kemudian. Ini gentleman, anda dah tahu dah rekod lelaki hebat ni selama setengah abad dalam muzik Malaysia. Tak perlu brief detail apa ada dalam ni, anda boleh jangka. Tapi ini semua adalah lagu baru. Okay, lock sekarang. Admin akan ambil untuk mereka yang mendapat special edition bagi lock malam ini untuk rekod terbaru keluaran Abang Ramli Sarip. Yang Abang Ramli kata dia akan launch di KL, tapi saya minta izin untuk launch di garasi sebagai tanda bahawa sekurang-kurang kami adalah sejarah. Setahun kami ulang tahun dan kami mencapai kerana seorang lelaki hebat bernama Datuk Ramli Sarip launch edition Piring Hitamnya di garasi. Lock sekarang untuk dia orang dengar. Cerita mengenai album ni kemudian. Saya akan pergi pada cerita perjalanan peribadi itu. Sepanjang saya lebih banyak hidup sebagai peminat Datuk lah. Kenal Datuk pun kenal gitu-gitu je. Saya tak anggapkan, saya rasa saya lebih admire mengingatkan selama hampir 40 tahun saya menjadi seorang yang
kagum pada Ramli Sharif. Tapi satu saya nak tanya tu, bila Datuk pergi kepada perjalanan peribadi dalam album solo kan, apa sebenarnya yang Datuk cari? Bila Datuk datang dengan bukan kerana nama, Datuk datang dengan album Telegram yang sangat raib. Dulu tu, budak-budak sekarang ingat Telegram yang dia orang main sekarang tau. Dulu tu, Telegram di kampung saya, kalau satu orang dapat Telegram, satu kampung kecoh. Kerana Telegram hanyalah berita tentang kematian waktu tu. Anak-anak muda sekarang tak tahu Datuk ada lagu Telegram. Apa sebenarnya Datuk cari bila Datuk mula mencari bahan untuk menerbitkan album solo? Saya masih ingat tu bila dengar Telegram, saya masih ingatlah saya sedang pegang buah mangga dekat Pekan Rabu. Satu Pekan Rabu tu duduk main lagu Telegram, tajam-tajam daripada album Datuk. Apa yang Datuk cari bila Datuk berkata ini adalah Ramli Sharif solo? Bagi saya itulah satu perjalanan hidup yang kita kena lalui. Tidak ada apa yang kekal. Sebenarnya bila saya daripada kumpulan nak ke Ramli Sharif tu, cinta sukanya saya kepada kumpulan itu Tuhan saja yang tahu. Tetapi benda ni dah sampai ke persimpangan yang mana saya rasa pertamanya saya tanya diri saya sebenarnya apa yang saya nak, apa yang saya cari. Dan bila di persimpangan, di antara semua tu, sayalah di antara ahli yang paling ke belakang sebenarnya. Dalam kalau tidak dalam mungkin pelajaran ataupun yang lain-lain. Saya tengok ahli kumpulan saya ada yang bekerja dekat bank, ada yang menjadi technician, ada yang jadi supervisor, ada yang jadi pilot kapal. Saya rasa mereka dah kukuh. Kita bukan satu kumpulan yang sepenuh masa. Dan saya bekerja ketika itu. Dan setelah saya bekerja, saya masuk ke National Service dan sebagainya. Selepas itu saya tidak bekerja. Saya bekerja tetapi tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab. Maknanya saya tidak jujur dengan pekerjaan saya dan saya rasa itu salah. Dan itu yang arwah ayah saya selalu pesan. Dan orang putih mengatakan dalam bahasa dia, Rolling Stone gathered no moss. Batu tu bergolek takkan tinggalkan kesan yang luar dia punya lupa apa nak perkataan tu. Tak apa. Dan di situ saya memberi ada kumpulan kebebasan untuk kita freeze the band. Itu pada mulanya. Mereka ingat atau tidak cakap let's freeze the band macam apa Eagles yang buat. Misalnya. Maknanya setiap kumpulan, setiap ahli boleh buat kumpulan sendiri, buat projek sendiri, cari bahan-bahan sendiri. Macam awak tengok kumpulan The Queen ke Stone ke Beatles tak begitu. Kerana itu memberi satu kebebasan yang berwarna-warni, yang lebih pelangi bagi saya. Selepas itu saya tidak tahu main muzik yang betul. Saya bukan seorang komposer yang serius. Saya bukan seorang producer. Saya hanya seorang penyanyi aja. Tetapi ilham kekuatan rasa saya tu sangat kuat setelah saya pernah ditangkap oleh majikan saya kerana berambut panjang 2 kali dan hampir bergaduh dengan supervisor saya. Dan saya tahu yang ketika itu saya tidak ada harapan untuk naik pangkat. Tak ada harapan. Jadi saya rasa ada baiknya saya cekalkan hati, saya buat satu keputusan, saya mohon ya Allah ya Rabbi, sekiranya perjalanan seni ini tidak memudaratkan, kau bukalah jalan ini, sekiranya kau tutup. Seketika itu pun, saya pun sedang membuat album Sweet Charity yang berjudul Berita Gempa. Masih bekerja, saya masih sayangkan sangat. Tetapi benda ini berlaku. Dan saya rasa perlu berlaku. Dan bila saya buat album solo, saya tidak tahu macam mana saya nak buat sebenarnya. Tapi saya rasa saya boleh buat. Tapi syarikat rakaman Warner tu yang mana waktu tu saya di bawah naungan Warner Singapura.
yang mana saudara general manager dia Jimmy Wee, dia cakap, I know you can do it, we will help you, dia cakap. Don't worry, dia cakap, we will help you. So, saya okey lah, saya kutip kawan-kawan saya yang saya pun tak tahu boleh tak, saya dengan apa yang saya ada, saya cari satu sound engineer yang sikit berpengalaman dan membantu saya dalam main gitar dan juga sebagai engineer, Shah Tahir. Benda tu berlaku. Benda tu berlaku dalam album Ramli Sarip, saya diberi dua alternatif. Syarikat rakaman cakap, kau nak tak tukar nama kau? Misalnya dia cakap, kalau kita tahu Anita Sarawak kan nama dia lain. Tapi kata macam Anita Sarawak misalnya. Tapi kau Ramli Sarip kau nak taruh apa? Jimmy Ramli ke? Apa kan? Misalnya ya. Dia cakap tak nak. Tak nak. Aku nak nama ni original. Ramli Sarip. Melayu. Macam itulah. Dan sampai akhir-akhir setelah album ni siap pun, dia masih tanya lagi. Dia kata, saya nak Ramli Sarip. Banyak yang bila saya rakam album solo Panah Beracun tu, saya banyak simpan perasaan saya untuk tidak mendandingi kumpulan. Saya nak cari Ramli Sarip. Sebenarnya saya nak cari Ramli Sarip. Kalau awak dengar lagu saya dalam album pertama, very mellow, very macam saya hati-hati. Tetapi bila album tu terjual dengan mendapat status goldish, Warner agak mula-mula Warner tanya kan, kau boleh ke? Kau confident ke yang kau boleh begitu dan begini? Cakap, aku bukan nak lawan dengan siapa-siapa, aku bukan nak jadi Sri Charity, aku nak jadi Ramli Sarip. Misalnya kan, saya rasa bila benda tu berlaku dan benda tu terjual dengan baik, tapi saya mempunyai satu confident yang berlainan. Saya rasa beritahu kepada Warner, the next album gonna be among my best seller. So, it's happened bukan kerana nama. Kat situ saya dah nampak ke mana Ramli Sarip akan pergi, ke mana akan tema yang sebenar, apa yang sebenar. So, okay, saya naik sekali lagi. Untuk mereka yang malam ni, anda boleh berpeluang untuk log, untuk bagi booking limited edition rekod Ramli Sarip. Ini bukan rekod kompilasi lagu lama, tetapi adalah lagu baru, tapi dikeluarkan dalam bentuk album piring hitam. Abang Ramli tahun ni dah 69 tahun. Kita boleh anggap kalaulah kerjaya muziknya bermula pada tahun 64 ni dah 5 dekad perjalanannya. Jadi dia keluar dalam bentuk limited edition record ni, saya boleh lock malam ni di garasi. Saya rasa sangat bangga. Kerana saya pun baru tahu malam ni je, kerana kami tak berkomunikasi lama sebab COVID dan juga Datuk di Singapura. Jadi saudara boleh lock. Dan dalam album ni juga saya rasa gembira kerana Datuk memilih satu lagu lirik saya untuk dia. Baru tadi dia beritahu, nah sebenarnya saya pilih lagu daripada lirik you sebab dia kata kita dua je yang tahu sejarah tentang lagu. Terima kasih banyak tu. Tapi sebelum pergi Datuk promo album ni, anda saya tak perlu bagi tahu. Gentleman Lock. Lock nanti admin akan bagi anda ni, jangan bimbang. Lock book saja supaya saudara dapat dulu limited edition. Payment kemudian akan diuruskan. Kerana bukan lock macam garasi, lock 24 jam bayar. Lock untuk booking, pastikan anda mendapat limited edition pen hitam ni dengan harga 160. Nanti baru Datuk cerita, hujung baru kita masuk bab pen hitam ni. Sebab dia sebelum live tadi baru Datuk beritahu kat saya. So, bila dah Datuk buat kemudian expectation orang kepada Datuk sangat tinggi. Pada waktu tu, orang sedang mencari seorang iconic musician yang boleh memandu orang untuk melihat dunia apa kita sebut good values, lagu-lagu yang bersifat orang kata bersifat kerohanian baru keluar, lagu-lagu yang merenung diri, lirik-lirik yang mula mencapai tahap intelektual orang Melayu baru bermula. Dan waktu tu tiba-tiba Datuk muncul dan expectation adalah menganggap kata Ramli Sarip adalah seorang yang baik kerana lagu-lagunya sangat bernilai tinggi dan sangat murni. Apa Datuk rasa waktu masyarakat melihat Ramli Sarip adalah simbol kemurnian, kerana bukan kerana nama mengajar kita tentang rendah diri, perjalanan hidup mengajar kita untuk melihat hidup bukan untuk dinikmati tapi hidup adalah untuk direnungi. Datuk datang dengan doa buat kekasih, Datuk datang dengan macam-macam benda yang orang melihat Datuk seperti good values yang perlu dicontohi. Apa Datuk rasa ni? Sebenarnya taklah sangat rasa apa-apa. Saya anggap ini satu
kurnia dan anugerah. Dan ianya juga satu pencapaian bagi saya lah. Kerana saya dapat sekurang-kurangnya berkongsi satu perjalanan seni suara, seni muzik dan juga tidak secara langsung kita menanamkan sedikit sebanyak jati sebagai orang timur. Dan kat situ sebenarnya ada juga ketika itu mereka menganggapkan sebagai berdeni dakwah. Tetapi saya tidak sangat masuk ke situ kerana saya rasa buatlah apa yang terbaik saja. Dan saya rasa kalau benda tu dapat sampai, dapat diterima, dapat dihayati dengan kesungguhan, dia boleh menukar seseorang tu punya mindset dan sebagainya, itu satu pencapaian. Banyak yang saya jumpa peminat-peminat yang dulu sampai sekarang, mereka merasakan benda itu sangat terkesan bagi hidup mereka. Dan dia banyak meninggalkan satu kenangan sejarah dan satu pelajaran. Dan bagi saya, Alhamdulillah. Dan waktu saya kalau kita rasa kalau saya tidak berhijrah ke Ramli Sarip, kita tak akan dengar lagu Bukan Kerana Nama. Kita tak akan dengar lagu Perjalanan Hidup. Kita tak akan dengar lagu Doa Buat Kekasih dan sebagainya. Dan itu satu yang kita kena balik kepada, refleksi balik kepada negara luar misalnya. Kalau Sting tak keluar daripada Polis, kita tak dengar lagu-lagu yang terbaru Polis. Kalau kita tak, jadi macam juga Rod Stewart, dia kalau tak keluar daripada The Small Faces, orang tak akan tahu Rod Stewart siapa. Dan saya rasa benda itu sangat penting dan kita harus sikap terbuka yang sihat. Bukan hanya nak mencari nama, bukan hanya nak mencari kelebihan dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni harus ada bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Dan bila saya buat rakaman di bawah naungan label Warner ketika itu, selama daripada start sampai akhir saya, sebelum saya ke BMG dalam 2 tahun, saya pastikan saya siapkan lagu betul, buat rehearsal yang betul baru saya masuk studio. Kerana mereka tak tahu, ada kalanya album kita jual banyak, mereka rasa kita boleh belajar banyak. Tetapi sebenarnya duitnya pusingan begitu. Kita tak seharusnya boros dengan apa yang telah kita beri, apa yang telah diberikan kepada kita. Jadi bila saya masuk studio, saya pastikan semuanya mesti nak on time, betul. Dan kalau kita nak berehat atau nak, kadang-kadang ada kalanya dalam studio ni kita mencari satu creative value. Kadang-kadang dia datang dan pergi. Kadang-kadang kita kena berehat sementara dalam 15 minit, 20 minit, mungkin kadang-kadang 1 jam. Tapi ia mendatangkan kesan. Kalau kita rasa hari itu kita tak ada mood langsung, kita boleh lock, kita boleh balik. Kerana kita jangan buang masa dengan buang duit di situ. Kadang-kadang ada itu tanggungjawab kita sebenarnya. Itu antara saya punya kerja di dalam album solo saya. Tok minum air dulu sikit. Saya nak suruh Datuk belanja satu lagu yang Datuk rasa kalau macam ni lah, setiap penyanyi akan ada lagu yang dia rasa ini bukan saja lagu tapi ini jiwa saya. Tak semua lagu dinyanyikan, tapi ada saya tahu Ramli Sarip mesti ada lagu yang dia rasa ini jiwanya, banyak lagunya, tapi Datuk rasa bila Datuk menyanyi sebagai Ramli Sarip solo, apakah lagu yang Datuk rasa sebagai jiwa Datuk belanja sikit untuk audien mana ni. Saudara boleh lock record special Ramli Sarip yang akan Abang Ramli explain lepas ni dengan harga 160. Kerana ini adalah limited edition, lock dengan harga 160, record rasa ada 10 lagu dalam ni. Datuk akan explain kemudian selepas Datuk belanja lagu yang dia anggap sebagai inilah lagu yang menjadi jiwa Ramli Sarip dan Datuk rasa bangga kerana Datuk telah menyanyikannya dan lagu ini telah menjadi mainstream dan lagu popular. Silakan Datuk. Ya Zainal. Nak dengar lagu apa? Abang Pian suruh menyanyi lagu Kekasihku. Dia kata, alah belanjalah, itu lagu lirik dia. Pian tengah menonton ni. Masalah lagu kita dia boleh dengar. Lagu dia juga akan ada di dalam tu dengan arrangement yang baru
pasti menarik dan menjadi antara kita kumpulan sessionis kita punya favorite song di antara kerana lagu ini kita dah rakamkan beberapa tahun yang lalu untuk mencari dana untuk kemiskinan punya. Tapi lagu ni sangat tersentuh dan insya-Allah arrangement lagu ni peminat-peminat yang suka dengan music rock yang so called adult orientated, mereka akan suka lagu ni. Saya harap saya masih ingat lagi chord dia. Hidup ini benar, ada senja, ada fajar. Hidup ini fana, hanya kekal dia, hanya dia. Apabila ada kesedihan, dia penghiburnya. Apabila ada kegelapan, dia pemberi cahaya. Apabila ada kebencian, dia pemberi cinta, memberi cinta. Kasihku, jangan engkau menangis. Karena hidup ini tidak selalunya manis. Waktu terbangun dari lena, kita bersihkan hati, bersihkan jiwa. Karena engkau lagu cinta. Okey tu, belanja dan live tak perlu perfect. Di belanja namanya pun, tak ada rehearsal, tak ada apa. Itulah dia. Sebenarnya itu antara lagu yang boleh diakustikkan secara solo dan boleh dibesarkan secara kumpulan. Kalau anda dengar nanti di dalam album Rasa, lagu Kekasihku, dia mempunyai satu ciri-ciri international. Di dalam tu ada sebut 10 buah lagu yang sangat berbeza. Boleh saya ceritakan benda ni, Zainal? Boleh, okey. Anau Datuk akan promote albumnya. Anda boleh lock album ni kerana ini limited edition, keluar dalam bentuk record untuk anda collect sebagai tanda penghormatan dan minat anda untuk menyimpan. 10 lagu terbaik Datuk Ramli keluarkan dalam album ni, kebanyakan lagu fresh. Datuk sedang cerita, lock sekarang RM160, first lock consider sold untuk anda book lagu album ni. Okey. Datuk ceritakan tentang apa ada dalam Rasa dan 10 lagu yang Datuk pilih. Dia sangat mencabar dalam pembikinan album ni kerana waktu ketika itu kita dah siapkan 3 buah lagu di Kuala Lumpur. Tetapi bila saya pulang daripada Bandung, Jakarta ke Singapura, tahap COVID itu sangat tinggi dan saya tak boleh Kuala Lumpur. Saya daripada Kuala Lumpur saya harus balik ke Singapura kerana teman-teman dan keluarga saya minta saya balik. Dan kat sini saya tidak tahu, sebenarnya saya di kuarantin selama 14 hari walaupun saya tak kena apa-apa. Dia anggap sangat yang agak yang bukan saya. Kerana saya tak sangat duduk rumah lama selalunya. 3 hari, 4 hari saya balik. Tapi ni 14 hari saya duduk di rumah. Lepas tu saya mula mencari apa yang harus saya penuhkan masa saya di sini. 3 buah lagu yang saya rakamkan di Kuala Lumpur adalah Sri Kandi Zaman,
yang mana cerita dia mengisahkan tentang 4 wanita teragung yang digarantikan masuk syurga, iaitu Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam dan Asyah, isteri Fir'aun. Dan ia sangat tersentuh dengan saya, dan kat situ saya melihat keunggulan, keagungan wanita yang Allah Ta'ala berikan, yang Islam berikan. Dan kat situ sangat tersentuh. Dan saya memang nak rakamkan lagu itu, nak dimasukkan dalam album tu. Sebagai satu khazanah saya sebagai peribadi. Dan dia satu lagu, selepas itu lagu yang mengisahkan tentang yang liriknya ditulis oleh Datuk Arifin Arif, seorang teman saya. Dia mengisahkan tentang Palestin, iaitu Sentosa di Kubah Hayat. Liriknya yang menarik bagi saya adalah kerana dia tidak menceritakan tentang perbalahan, dia tidak menceritakan tentang keganasan, tetapi menceritakan tentang sentosa lah kita sama hidup gini. Apa yang kita nak cari sebenarnya? Apa yang kita nak? Dan kat situ bila saya rakam lagu itu dan bila saya dah kaji balik keseluruhannya, dia boleh dipersembahkan dengan cara yang very theater ataupun very epic punya style. Dan setelah itu, bila tentu sekali bila lagu Surat Cinta Kuala Lumpur, yang mana nampak lagunya sangat simple, tetapi alhamdulillah kerana kamu terima lagu itu sebagai satu lagu yang itulah dia. Dan susah bagi saya untuk mendapatkan lagu yang santai dan senang, tapi mempunyai wadah bunyian arrangement yang ada lama dan baru. Dan dia juga ada tema tentang apa yang harus seharusnya kegairahan saya merakamkan lagu itu sebenarnya untuk dipersembahkan secara live di Pesta Buku Dunia Kuala Lumpur, tetapi kerana tidak sampai, dan saya rasa lagu tu harus saya kongsi di dalam album Rasa ni. Kenapa saya agak lama untuk mencari judul album ni, iaitu banyak sangat saya telah letak nama itu begini. Di akhirnya saya suka gunakan rasa. Dan rasa tu adalah satu benda yang sangat mistik, yang sangat jiwa dan sangat halus. Dan kat situ ada 10 buah lagu, yang mana lagu yang saya nampak sangat berpotensi untuk peminat-peminat yang dewasa dan juga remaja, dan juga harap-harap DJ akan menyelami lagu-lagu kami, insya-Allah. Kerana lagu tu sangat, saya rasa tidak pernah saya rasakan satu perjalanan rakaman yang sangat spiritual, dan sangat rasa deep dan sangat rasa terkesan dalam membuat album ini. Kerana dia terjadi dengan satu keadaan yang santai, duduk bersama seorang pemain gitar, Eddie Rashidi, dan di situ ilham tu seolah-olah mencurah dengan luar biasa. Dan satu lagu yang ditulis oleh saudara S. Amin Shahab, yang ditulis lagunya ilham daripada Tizi, seorang anak muda. Liriknya oleh S. Amin Shahab. Saya dah lama tak jumpa beliau, tetapi beliau call Kak Juriah. Dia tanya dia nak jumpa saya, dan sebenarnya dia cakap, saya tidak tahu, tapi dia bicara dengan Kak Juriah, dia cakap dia rasa hanya Ramli Sarip saja yang boleh sampaikan lagu ini. Saya pun tak tahu, saya dengar lagu tu agak ada punya satu akar yang timur, tetapi sukar untuk saya mempermainkan lagu tu
kerana belitan melodinya agak berlainan. Tapi kita dapat siapkan lagu tu dengan saya rasa sangat magical. Sebuah lagu yang diberi nama pada asalnya Mentari Meranti Condong, tetapi saya ubah kerana tapi sekarang diubahkan Cinta di Sebalik Musim. Zainal sebagai seorang blues folk punya audience, kamu akan suka lagu tu. Dia satu belanja sikit tau. Sebab tak kita boleh. Tengah promote album ni dah ada 40 lebih lock. Saya hope dah capai 50 orang tengah nak ni. Okay, ni Datuk akan belanja sebuah lagu yang anda tak pernah dengar dan yang ada dalam album ni. Tolong lock sekarang kita nak capai ni, dah nak capai 50 tempahan Penny Town ni. Datuk belanja sikit tu, jangan banyak tu. Bagi dia orang dengar apa dia sebut Mentari tadi tu. Tak, sebenarnya lagu ni sangat serius. Tapi insyaAllah Zainal, saya tidak boleh janji kerana saya perlukan satu pemain gitar yang mahir. Kerana dia banyak mempunyai satu coding yang agak tinggi nilai dia. Jadi mudah-mudahan, saya tidak janji, mudah-mudahan kita akan dapat bertemu sekali lagi. Kita akan sembahan secara online insyaAllah. Dan itu kita ada sebuah lagu yang bernama Ronggeng Rakyat. Ronggeng Rakyat. Ada satu lagu nama sebuah lagu yang bernama Nyanyian Sejagat. Dia mengisahkan tentang rahmatan lil alamin. Very folk lah kali ni tu sangat kuat dia folk Islamik dia. Folk Islamik dia. Saya folk tapi dia ada satu nilai rock timur yang saya rasa mempunyai satu kedewasaan pop culture yang sedap. InsyaAllah. Tok, belanja sikit lah apa lagu yang ada dalam album ni bagi dia orang dengar sambil dia orang tengah lock ni. Harap sampai 50 dah. Tuan-tuan boleh tolong lock kerana ini adalah special edition lock malam ni bagi mendapatkan buah tangan setelah lebih setengah abad Datuk Ramli Sarip mengabdi diri dalam dunia seni dan dia keluar dalam bentuk rekod untuk meletakkan nilai vintage dan klasik dalam album ni. 10 lagu. Datuk pilihlah salah satu tu, nyanyikan sikit sambil mereka terus buat lock. Lepas tu kita akan pergi pada soalan yang saya akan tanya pula tentang lirik-lirik yang sangat mempengaruhi Datuk dalam mengisi melodi yang Datuk telah buat. Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana nak mula tu, tapi saya boleh nyanyikan tanpa gitar lah. Meranti condong timur, air pasang dalam tengkujuh patuh pada rukun alam. Itu antara bait-bait yang saya rasa purba lah. Dan saya susah nak nyanyikan sekarang kerana saya sangat personal. Lagu lain pun tak apa tau. Yang ada dalam 10 tak mesti Meranti. Nak menyanyi Surat Cinta Kuala Lumpur pun boleh. Cuma sambil dia orang tengah lock, lock ni maksudnya mereka sedang menempah. 50 set telah terjual malam ni. Datuk belanja lah sikit lagu yang Datuk rasa bau-bau ada hidu-hidu. Kita tak bagi dengar semua. Pasal ini adalah baru orang kata ringan-ringan, belum lagi betul-betul Datuk nak launch. Datuk belanja lah satu kalau nak belanja Surat Cinta Kuala Lumpur. Surat Cinta Kuala Lumpur pun saya kena fikir dulu tentang kalau saya persembahkan Surat Cinta Kuala Lumpur tetapi dia ada silap salah, saya anggap macam saya bersalah. Janganlah. Tak boleh. Saya kena serius tapi saya tak ada buat benda ni. Yang tadi yang ada tu ada tentang kekasihku je yang saya betul-betul mantapkan dalam saya punya pemikiran waktu ni lah. Jadi tuan-tuan tolak je tak apa Datuk. Saya sebenarnya kita tak bincang pasal album. Datuk masih menganggap rahsia semua dia tersebut. Kita jom lah saya kata pang. Apa Datuk belanja je. Untuk peminat kita yang dah 2,300 orang sekarang berada dalam live ni. 2,300. Saya rasa diorang kena nyanyi dengan saya dalam hati ya. Tadi pasal malam ni pun lain sikit. Andainya aku bertanya padamu tentang bahagia di mana
nilai setia, di manakah puncak cinta? Mahukah engkau mengerti harapan serupa mimpi yang dapat terjadi atau hilang tak berganti? Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkaraya. Lupakan kisah yang lalu, teguhkan tugu imanmu, doaku buat kekasih. Jangan dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu doaku buatmu Malaysia. Wow, terima kasih banyak Dok. Doa untuk Malaysia mana ni. Amin, 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 amin. Tok, kita akan pergi pada lirik. Saya tanya kata, Datuk orang sangat particular tentang lirik. Saya fikir kata Datuk bukan seorang yang terlampau melodian, tapi Datuk adalah seorang yang sangat particular tentang lirik. Kalau saya tanya Datuk lah kan, lagu apa yang Datuk rasa bila, kalau Datuk diingat sekarang lah, kalau 3-4 memanglah banyak, tapi satu yang Datuk rasa kata, nah, inilah lirik yang bila saya menyanyi, menangis hati saya. Lagu apa yang Datuk rasa menangis hati Datuk? Datuk ingat sama ada dengan Sweet Charity, Datuk kompos untuk orang, Datuk menyanyi solo, apa ke duet ke apa ke, Datuk rasa menangis hati Datuk lirik lagu. Banyak Zainal. Tapi antaranya kadang-kadang lagu yang rancak tu pun dia boleh mendatangkan satu sentuhan kesyahduan yang dalam tau. Apalagi kadang-kadang kita nyanyi lagu perjalanan hidup misalnya, Kau Yang Satu misalnya, kadang-kadang macam katakan lagu nyanyian Serambi, katakan pulang pagi balik petang, ada kala sampai malam, cari rezeki bawa pulang buat ibu yang tersayang. Bersabarlah. Macam andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung, biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Kadang bila saya sampai ke bait-bait tu, saya teringat tentang yang mana Nabi besar Muhammad SAW telah diberi pilihan untuk menjadi raja, kekayaan, hidup lama-lamanya atau jumpa kekasih. Jadi Rasulullah pilih untuk menjumpai kekasih. Jadi benda tu ada kaitan dengan cerita ni. Aku rasa macam apa lagi aku, walaupun masuk tinggi gunung, aku tak nak, aku nak jumpa kekasih juga. So ada benda-benda yang ada kiasan-kiasan cara tersendiri. Walaupun lagu tu nampak macam santai. Ada santai dengan wajahmu di mana-mana, rindu kasih, mesra kasih. Jadi benda-benda gini mempunyai satu ulasan-ulasan yang agak peribadi, dan sekiranya perlu peminat-minat tanya, ada kalanya saya memberitahu mereka, kerana itu adalah tanggungjawab kita, jangan sampai mereka agak kabur
sampai sangka yang apa ni sebenarnya kan. Memang dalam tulisan tu saya bukan seorang penulis, tetapi bila saya dapat menghasilkan benda itu, tapi saya dapat memberitahu apa sebenarnya benda itu. Kadang-kadang kita tidak hanya masuk kerana kita suka. Seni itu memang perlu, tapi artistik composing tu memang harus ada, tetapi harus ada nilai tanggungjawab. Saya rasa gitu lah. Okey, itu yang part kita panggil part spiritual. Tok, nak tanya ni Han, tua ni. Ada tak lagu cinta yang Datuk rasa, kalau Datuk rasa dia mewakili kisah benar Datuk bercinta? Ada tak lagu cinta yang mana Datuk rakam, declare mana ni, tak perlu detail, tapi ya, itu kisah cinta saya. Okey, cerita cinta lah. Okey. Yang lagu, okey. Datang dan pergi ya. Oh ya. Sudah berlalu. Dalam album Batu. Telah berlalu, datang kembali, terbayang di ruangan mata. Suka dan duka, kini hanyalah kenangan. Datang dan pergi, sesuka hatinya. Itu macam itu ada cerita dia lah. Tapi sengaja dia saya. Dan dia datang dan pergi, dan sebenarnya harapan kami ketika itu datang dan pergi harus menjadi top, jadi pilihan. Tetapi tidak mendapat sambutan dari pihak-pihak, jadi saya tak tahu lagu apa yang popular sebenarnya, tapi dia mempunyai satu muzik ballad yang dewasa. Nampak macam begitu, tapi arrangement muziknya sangat dewasa. Kalau awak dengar lagu Datang dan Pergi. Saya tahu. Tok, popular lagu tu Tok. Ramai orang up juga lirik tu tadi dalam posting bila poster Datuk naik. Apa generation yang saya kata yang sekarang pun dengar balik dan dia rasa patutlah lagu tu ada roh dia. Rupanya Datuk rasa sangat dekat. Bahasanya lagu cinta yang mewakili hati nurani Ramli Sarip. Saya tak mau tanya detail, nanti ada orang marah jika saya tanya detail. Tapi sekurang-kurang saya dah tahu lah. Itu perjalanan yang biasa. Semua orang akan kena lalui benda tu. Suka tak suka kita kena lalui benda tu. Satu perjalanan hidup. Bagi saya okey. Dan macam lagu Istilah Bercinta, selepas itu saya tidak minat dengan menulis lagu-lagu yang berbentuk pop sangat cinta ni. Termasuk lagu Istilah Bercinta. Waktu tu saya macam terdengar sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Foreigner. I want to know what love is. I want to know what the love is. What love is. So saya rasa okey. So saya buat Apakah kau cinta, kau kata kau sayang. Tapi sampai tu tahap tu saya rasa malu. Saya nak habiskan lagu. Saya rasa malu. Dan saya suruh kawan saya habiskan lagu tu. Dia dah jadi arwah dah. M. Nizar nama dia. Tapi yang saya suka tentang lagu ni, rupanya kini ku mengerti istilah sebenar di dalam bercinta. Tiada kepastian, tiada penentuan akan kebahagiaan. Semua pencinta haruslah berkorban, tiada batasan. Saya suka part tu kerana dia ada satu bukan dakwah, tapi satu sharing yang dalam percintaan tu harus ada pengorbanan. Kau tak akan menang selalu, tapi yang paling baik adalah kini ku mengerti istilah sebenar di dalam bercinta, tiada kepastian, tiada penentuan. Dia tak ada sure kau boleh bahagia tak. Dan semua pecinta haruslah berkorban, tiada batasan. Itu. Saya fikir tu, walaupun Datuk kata malu, tapi itu lagu yang saya rasa, saya fikirlah kata
siapa yang follow Ramli Sarip, mustahil dia tak tahu lagu tu. Istilah bercinta saya fikir masih lagi killer song Datuk yang luar biasa. Orang tak lihat dia dalam lagu murah tu sebab dia ada filosofi. Dia adalah liriknya adalah falsafah. Itu menang dia tu, dia bukanlah sebuah cinta yang kosong, dia cinta falsafah. Ya, sama dengan dia sama dengan lagu Doa Buat Kekasih. Di akhirnya ada satu doa yang kita tidak boleh menyimpan perasaan yang kita kena doakan yang terbaik. Itu mesti nak ada sifat. Saya rasa bila teruskan. Datuk rasa? Teruskan, apa soalan? Gini sebenarnya saya beritahu sudah ada 60 log untuk rekod Datuk. Saya harap anda terus log kerana satu adalah bukan perlu bayar besok. Ini tempahan awal kerana anda akan menjadi orang yang mendapat lebih awal kerana ini adalah limited edition yang dikeluarkan 10 lagu Datuk Ramli Sarip dengan lagu-lagu barunya dikeluarkan dalam edisi piring hitam. Sebagai tanda ini adalah yang terbaik daripada Datuk Ramli selepas 50 tahun dalam dunia seni. Log malam ni RM160. Datuk benarkan untuk log di garasi. Saya tak tahu marketnya akan melambung berapa apabila dengan rasminya nanti. Anda boleh log malam ni ada 60, terus saja log. 10 lagu Datuk Ramli Sarip, Datuk tak mau nyanyikannya pada malam ni kerana dia nak buat majlis pelancaran lain dan saya harap dia buat di garasi juga bila COVID dah berakhir. Saya nak tanya lagi satu saya tanya lagi satu tu saya ada banyak pengalaman melihat Datuk dalam diam, iaitu Datuk tak suka limelight, Datuk tak suka macam ni tu. Saya masih ingat kita di airport lapangan terbang Alostar, di mana airport yang sunyi. Datuk kata rasa lega sebab orang tak kenal saya kat sini, dia tak banyaklah kena ambil gambar. Tiba-tiba datang budak kena ambil gambar. Datuk kelihatannya rasa dalam hidup Datuk Ramli Sarip bukan artis kecuali. Sebab itulah saya nak tanya ni dalam kehidupan harian Datuk tak menganggap Ramli Sarip seorang artis, tetapi bila Datuk naik di stage, sebab itulah Datuk sangat powerful di stage. Ini aku artis. Dan Datuk bagi, sebab tu orang selalu tanya tau, bagaimana Datuk boleh bagi all out atas stage sebagai seorang penyanyi. Sedangkan dia orang tak tahu di luar daripada stage Datuk tak pernah menikmati hidup sebagai seorang artis. Saya masih ingat lagi lah tempat-tempat Datuk makan sebenarnya tak ada, bukan list artis tu. Yang Datuk punya location makan yang Datuk favorite, Datuk cerita saya dekat Kedah, saya pun tak tahu tempat tu walaupun tempat kampung saya. Datuk tak ada list tempat makan yang list artis. Kalau anda bertanya pada saya kenapa Datuk Ramli Sarip dia pegang gitar, dia menyanyi keluar kan, sebab Datuk Ramli Sarip ni hanya menjadi artis bila dia menyanyi tuan-tuan. Kalau dalam kehidupan harian dia kadang-kadang apa cerita rahsia balik tu? Sebenarnya rahsia kita untuk mencari satu kebebasan. Untuk mencari satu kebebasan, kita harus ada pengorbanan. Kita ada satu dunia yang kita ada sementara perjalanan ni sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita kongkongkan benda itu, kita akan hilang banyak benda. Ada satu sejarah saya bila saya dianugerahkan untuk menjadi dapat Datuk Ship. Ada teman-teman cakap saya tak boleh duduk makan dekat warung dan sebagainya. Kalau begitu saya rasa susah sebab saya mencari satu kebebasan yang harus ada kebebasan dalam hidup. Kerana itulah saya. Dan setelah saya dapat benda tu, esoknya saya pergi ke Cokirut, saya makan nasi lemak. Dan saya nak memecahkan kebuntuan momentum benda ni tak ada sebenarnya. Benda tu tak ada. Actually, bagi saya pun tak pernah terfikir yang saya akan lalui benda ni. Dan sebenarnya, secara jujurnya, saya bukan cakap, mungkin sewaktu saya dulu dalam kembara mencari satu perjalanan, mencari rezeki, muzik dan sebagainya. Saya pernah tidur di rumah kawan, saya pernah naik bas, saya pernah apa saja. Tidak ada masalah. Bagi saya benda itu adalah satu perjalanan yang kita kena lalui, kan sangat berharga. Dan sampai sekarang pun kalau orang cakap saya pergi pasar, orang nampak, Ramli Sarip pergi pasar. Dia macam hairan. Sebenarnya bagi saya dah jadi rutin. Pergi pasar, saya pun kadang-kadang saya basuh baju sendiri. Itu benda yang normal kerana saya lipat juga kain. Saya mop juga rumah. Benda tu tak ada jadi masalah bagi saya. Dan benda tu memang orang ingat macam harus begini. Tak. Saya rasa kita harus hargai kebebasan tetapi kita kena hormat kebebasan. Itu yang tak begitu excited pada kemasyhuran.
Maksudnya tu, saya cakap terus terang tu semua orang menjadi bintang untuk masyhur. Ramli Sarip telah mencapai satu tahap ratusan bintang di tangannya. Tapi kenapa dapat Datuk kelihatannya seperti nothing lah nak tentang kemasyhuran. Datuk masih jumpa di Masjid India, nasi roti canai telur goyang, teh tarik, duduk. Datuk pakai singlet bandar. Datuk ada pergi baju bandar tuan-tuan. Datuk pakai baju bandar, keluar simple, hoha-hoha. Orang lalu kenal tak kenal Datuk angkat tangan. Bandel bukan seorang bandel lah. Ya betul. Dia punya collector's item kalau saudara tengok menangis, okey. Kenapa Datuk rasa Datuk tak nak kemasyhuran? Bukan tak nak. Bukan, ini kemasyhuran ginilah. Orang kalau suka lah, bila tak suka mana cakap apa. Dan sebenarnya kita ini work hard, kerja kuat, stay humble, be nice to people. InsyaAllah cinta akan hadir. Gitu-gitu. Tak kira lah daripada saya pernah naik bas di Singapura. Saya naik satu bas, saya naik di tingkat atas, ke belakang, dan di depan saya tu ada macam air, kopi atau aiskrim jatuh dekat seat dia. Dan saya duduk situ. Saya jaga supaya orang tak duduk kat situ. Saya pastikan harap-harap saat orang datang saya akan beritahu dekat situ tak boleh duduk dalam bas. Saya ingat niat kita tu memang okey lah kan. Benda yang baik, niat yang baik pasti baik punya saya rasa kan. Tetapi ada satu hamba Allah ni datang duduk. Satu hujungnya dia duduk kat, saya cakap dengan dia kat situ ada kotoran. Okey, thank you, dia duduk belakang. Sekali sekejap lagi dia nak turun. Dia keluarkan dia punya tisu basah dia. Dia lap tempat duduk tu dengan bersih. Saya kagum. Ada yang lebih baik rupa saya rasa. Kita ingat benda tu baik. Tapi ada yang lebih baik. Saya kagum dengan dia bersihkan tempat duduk yang ada kotoran tu. Dia turun. Biasa je. Itu satu yang sangat murni yang saya belajar dan saya tengok dan saya lihat. Oh, kita kena berbaik dalam apa juga segi. Dengan makhluk apa sekali. Dekat rumah saya di Gasing, ada satu anjing. Selalu datang, anjing tu tempang. Dan dia tak ada tempat mana dia nak pergi. Dan kita kasih dia makan, Zainal. Hari-hari kita kasih dia makan. Sampai satu hari, ada orang yang ambil anjing tu, piara anjing tu. Itu satu benda yang saya rasa best. Satu benda yang luar biasa. Ada benda yang kita rasa kita harus tanamkan sebenarnya. Rahmatan lil alamin itu sangat luas. Saya anggap benda ni satu yang kita harus ada benda ni. Mudah-mudahan insya-Allah. So, penonton kita malam ni tak mungkinlah artis. Semua adalah orang-orang biasa, pecinta bandar, pecinta buku, pecinta muzik. Tapi Datuk orang lama dan Datuk telah melalui banyak benda hingga satu masa yang saya bagi tahu adalah kemasyhuran menjadikan Datuk orang yang membongkok, lebih banyak merendah. Saya berjalan dengan Datuk travel, saya tahulah. Dan saya kagum pula Datuk tu adalah lagi kampung orang tu lagi Datuk hormat. Saya masih ingat lagi kita pergi berjalan dan buat tour di kampung-kampung, muka Datuk, air muka Datuk bila menyanyi. Lepas tu orang kampung menjerit, tambah lagu. Datuk tak boleh tengok saya je terus jalan hingga sound engineer tu mencari-cari lagu apa ni, tiba-tiba tak ada dalam list. Apa yang menjadikan Datuk rasa bahawa Datuk punya rasa penghargaan yang sangat besar terhadap orang lain? Macam mana value tu datang? Dia rasa dan kasih sayang Zainal. Selain daripada tugas dan tanggungjawab kita tu, rasa dan kasih sayang kita disertakan begitu. Dan bila saya memberi menyampaikan satu benda itu adalah satu benda luar daripada kuasa saya sebenarnya. Ada kalanya bila saya buat dalam persembahan bersama teman-teman, kadang-kadang saya kadang-kadang lagunya berjadi lain, persembahan jadi lain. Tetapi dia ada satu benda yang the magic moment. Satu benda yang sangat pelik berlaku yang tak boleh berlaku tanpa kita buat latihan. Dalam latihan dia jadi lain, dalam persembahan dia jadi lain, lepas tu dia jadi satu benda magical yang kita boleh abadikan benda tu. Itu yang sangat penting. Benda-benda ni adalah satu journey. Dan falsafah saya yang saya ingin kongsikan sedikit sebelum kita akhiri perbualan kita ni. Saya sering memberitahu diri saya dan juga teman-teman
Kita harus doakan semua supaya majlis ini berjalan dengan baik dan dijauhi oleh segala keburukan. Jangan bukan hanya untuk diri kita, untuk kumpulan, untuk organizer, untuk peminat-peminat yang datang pergi dan balik, mudah-mudahan diorang dijauhi oleh segala keburukan. Itu sangat penting. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman dan diri saya. Dan dalam persembahan, jangan buat pertunjukan, buat persembahan. Oh, jangan buat pertunjukan, buat persembahan. Tapi buat persembahan. Dia ada dua, Zainal. Ya. Kita pulang macam mana awak nak berfikir kat situ. Awak saya faham lah. Tunjukkan ke awak nak buat persembahan? Tunjuk atau buat persembahkan. Ya. Tok, saya cuma nak ingat balik lagi satu Datuk. Datuk menyanyi live di TV, banyak orang tengok, orang tahu expression muka Datuk. Menyanyi live di TV, saya dah banyak lah dia dalam YouTube. Okay. Tapi saya masih akan ingat lagi expression wajah Datuk waktu kita menyanyi di Kuala Nerang, orang kampung datang tu. Lepas tu orang-orang bercakap dalam pelat siam. Yang saya masih ingat lah, muka Datuk berubah bila Datuk rasa macam diorang ni tak pernah tengok aku kan. Orang tu datang, kemudian makcik-makcik datang hingga kita anak-anak muda terpaksa bagi laluan. Saya ingat makcik tu mungkin dengar lagu Datuk pada tahun 70-an. Tiba-tiba Datuk muncul dalam kampung, main dalam hutan tu show kita tu. Apa Datuk rasa waktu tu bila melihat kasih sayang orang yang sebenarnya bukanlah so-called mat muzik dan peminat muzik pergi kedai muzik, tapi orang kampung-kampung yang datang daripada tempat yang alamat rumah dia, Google Map pun tak ada ke rumah dia tu. Dan mereka berdiri kat situ menjejak sampai dah Datuk daripada janji dengan saya 5 lagu jadi 8 lagu. Kerana makcik-makcik tu dan pakcik-pakcik tak nak berlalu. Apa Datuk rasa bila melihat orang-orang yang melihat Datuk dengan sangat menghargai Datuk? Bukan fake tau, ini orang kampung yang ori sayang Datuk. Apa Datuk rasa waktu tu? Saya rasa mereka mempunyai satu kerinduan dan selalu mereka ada satu keikhlasan dan mereka satu penantian yang tidak disangka-sangka lah bagi saya. Saya pernah buat persembahan di satu pedalaman yang mana hujan masih lebat. Saya nyanyi, saya lihat orang tu depan saya dalam 15 meter tapi dia nangis terus. Lepas tu saya rasa sangat tersentuh. Selepas persembahan, saya panggil penganjur, cakap kau boleh panggilkan abang tu tak? Dia panggil dengan payung, dia basah, baju dia pun basah. Ya, kenapa awak nangis? Ada selama ni saya dengar lagu awak tapi saya tak pernah jumpa awak. Tapi hari ni saya awak nyanyikan untuk kami. Dia peluk saya, macam syadu lah. Ya, saya rasa satu sangat terkesan benda ni. Dan sebenarnya gini, secara peribadi saya share dengan awak, mungkin pada teman-teman lain. Saya sentiasa selepas rukun solat, saya akan sentiasa doakan peminat saya dalam keadaan yang terbaik. Hari-hari. Amin. Amin. Itu yang boleh saya beri mereka kebaikan, kesihatan yang baik itu. Saya tahu mereka pun mendoakan saya. Doa adalah kita punya benteng dan senjata kita. Amin. Itu aja Cik Zainal. Banyak lagi nanti kita akan buat lagi. Saya tak banyak bekerja sama dengan artis lain, tapi saya fikir itulah. Saya masa tu saya terharu, saya duduk di bawah. Datuk pun pernah cakap, hari-hari dia mendengar Camellia, hari-hari dia mendengar Camellia. Sebab kita pergi kampung mana pun orang minta Camellia. Tapi saya masih ingat kita main di town besar, tapi bila main di tempat kampung saya masih ingat lah. Saya rasa macam muka Datuk macam jam sebentar. Kerana Datuk melihat wajah-wajah yang keluar daripada Nami, Pendang, datang daripada Sik, Padang. Dan lepas tu orang-orang ni dia sangat sincere tu. Dan kita terkejut dan mereka tinggal di pedalaman dan dia orang tahu dia menyanyi semua lagu daripada era Sik Charity sampai era Ramli Sarip Solo. Itulah bila saya buat persembahan di universiti, di college dan sebagainya, bila mereka yang berumur dalam 18 tahun, 19 tahun, tapi dia menyanyi lagu yang berusia 40 tahun dengan fasih, dengan lirik yang betul, dengan tempo yang baik, saya rasa maknanya bagi saya dia sudah disentuhkan oleh satu budaya Nusantara dan bahasa. Saya tidak menganggapkan dia satu, kalau dia jadi hiburan, satu bonus. Tetapi kalau mereka masih berminat lagu-lagu Melayu, lagu-lagu bahasa Melayu dan Nusantara, puisi-puisi dan apa, itu satu pencapaian bagi saya. Dan kita kena faham benda itu.
Kita kena faham, kita ada peranan dan satu pencapaian lah bagi saya bila saya dapat mendengar. Saya kadang senyum di atas pentas, oh rupanya mereka tahu lagu-lagu Melayu mereka suka dengan lagu-lagu Melayu. Itu yang satu pencapaian bagi saya. Tuan-tuan, itulah kereledahan Datuk Ramli Sharif. Lagunya menjadi popular, dia tak pernah ingat kata lagu Ramli Sharif menjadi popular. Bila lagu jadi popular, Datuk Ramli Sharif akan ingat dengan rendah diri bahawa lagu Melayu jadi popular. Kalau lagu-lagu tradisional yang dinyanyikannya popular, dia bangga kerana anak-anak muda masih minat lagu tradisional. Saya ingat adalah banyak rahsia Datuk dapat maintain Datuk punya kerendahan hati, sifat tawaduk Datuk adalah kerana Datuk selalu melihat aspek lain dalam muzik. Muzik bukan Ramli Sharif. Muzik adalah tentang budaya, tentang bahasa, tentang keagamaan, tentang kasih sayang. Dan itu menjadikan Datuk sangat hidup sebagai Ramli Sharif. Sebab tu saya fikir Ramli Sharif bukan seorang artis. Ramli Sharif adalah seorang manusia yang datang untuk memperingatkan manusia bahawa muzik adalah manusia. Muzik bukan populariti, bukan glamour. Muzik isyarat adalah manusia. Dia dah sebahagian kita punya, kata orang tu, halwa telinga dan sebahagian kita punya kehidupan. Ya. Tuan-tuan, ada 70 log malam ni. Dah 70 lebih kan? 74 jualan album malam ni. Saudara masih boleh log dalam minit terakhir. Sebelum saya ucap selamat tinggal, saya nak tunjuk gambar dulu. Barang yang kita akan up malam ni adalah, tengok gambar sekarang, untuk malam ni kita akan up lepas ni. Saya akan terus saja, lepas sesi ni saya tak buat callback. Ini kita akan naikkan malam ni adalah baju tie-dye, Thailand tie-dye dengan band-band AC/DC, The Beatles, apa semua. Saya akan naikkan pada anda lepas sesi dengan Datuk Ramli Sharif. Bagi anda yang nak merebut tie-dye ni akan saya naik malam ni, tunggu. Tapi saya nak habis. Dah cukup saya dengan Datuk Ramli ni. Okey, settle. Itu tie-dye saya promote je sebab kita tak akan black. Kita akan terus je ke sesi jualan. Bagi anda yang log album Datuk Ramli, saya jangka sampai 80 sekarang tu. Selalunya last minute mereka akan laju. Okay. Saya ucap terima kasih banyak Tok kerana Allah Tok, bangganya saya Tok. Datuk memilih channel ni untuk melancarkan album Datuk yang sikit lagi sikit lagi. Kita juga akan adakan kaset nanti. InsyaAllah jika diizinkan saya akan buat tanda tangan dalam album, dalam vinyl tu semua. Dan insyaAllah kita akan follow up dengan special mark kita. Kita punya goodie bags kita yang saya rasa taste-nya kamu lah. Dan mungkin ada limited edition t-shirt kita, mungkin jacket insyaAllah. Okey, datang ke garasi tu nanti. Kita keluarkan, kita launch. Malam ni album Datuk 80, saya berani jamin preview after live dia akan lebih pada 100 lebih jualan rekod tu malam ni. Tuan-tuan boleh terus lock aja malam ni. Saya ucap terima kasih Datuk kerana saya akan sambung berniaga untuk mencari rezeki bawa pulang untuk ibu di rumah. Terima kasih Datuk Ramli Sharif. Terima kasih 2,000 lebih penonton yang stay sepanjang live ini. Alhamdulillah kita berjaya juga akhirnya memenuhi impian anda semua yang menjerit bawa Datuk Ramli dan dengan rendah hati lah tu. Datuk Ramli Sharif sudi dengan garasi TV ni, channel Katuk Ayam ni. Terima kasih Tok. Salam saya kepada semua Salam saya kepada semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Tok ya. Assalamualaikum.